ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kuliah kitab. Kita menggunakan kitab Bahar Alamat Qiyamah Ad-Durratun Nafi'ah fi Ashratis Sa'ah. Alamat Qiyamah yang disusun oleh Syekh Osman Jalaluddin Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala. Jadi malam ni kita masuk muka surat 41. Sebab bulan lepas tu tak bawa kitab, Panjang kitab Abang Nazir ni. Yang mana? Ada tanda tak? Ya, pada ni, betul ya? 41. Ha? 42. Yang mana? Orang yang fakir. Okey. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita sambung berkenaan dengan perkataan Abu Laith. Dia kata pada hari kiamat nanti akan didatangkan 4 kumpulan manusia. Tujuan didatangkan 4 kumpulan manusia ni kerana nak minta uzur. Tiap-tiap daripada 4 kumpulan ni akan minta uzur daripada Allah berkenaan dengan tak buat amal ke, buat kesilapan ke, nak minta maaf. Jadi ada 4 kumpulan. Yang pertama kita dah bincang, iaitulah orang kaya. Dia akan minta uzur kepada Allah kerana dia tak dan nak mengaji ke, nak semayang ke, pasal harta banyak. Itu masyhur dengan harta. Tu orang yang pertama. Bila dia pergi minta uzur dengan sebab harta dia banyak, Allah Ta'ala matikan hujah dia ataupun keuzuran dia tadi. Dengan Allah Ta'ala kata, hang dengan Nabi Sulaiman mana kaya lagi? Dia kata hang kaya sampai tahap Nabi Sulaiman kan? Tak. Jadi hang tak usah buat action kan? Uzur benda. Kaya hang tak sampai tahap Nabi Sulaiman lagi. Nabi Sulaiman kaya raya tapi dia boleh buat ibadah. Hang baru kaya sikit je. Jadi uzur itu tidak diterima. Itu golongan pertama, orang kaya. Dan golongan yang kedua, orang yang kedua ataupun puak yang kedua yang akan minta uzur ni orang-orang yang fakir. Jadi golongan kedua pada hari kiamat esok akan minta uzur dengan Allah, iaitulah golongan orang-orang fakir. Fakir ni kalau terjemah bahasa mudah ni susah. Orang fakir ni orang susah. Cuma kalau dalam bab zakat, fakir dengan miskin ni dia ada perbezaan. Orang miskin ni tinggi sikit daripada orang fakir. Orang fakir ni bawah lagi. Dalam bab zakat, fakir ni teruk lagi lah. Cuma kalau dalam kitab ni, makna fakir ni orang susah. Dia tak pergilah dalam bab zakat. Cerita kata susah ni boleh jadi miskin, boleh jadi fakir. Jadi fakir di sini orang yang susah. Jadi orang yang susah ni rupanya di akhirat esok dia akan minta uzur kepada Allah. Orang yang fakir, mana orang yang fakir
minta uzur ia orang yang fakir dengan sebab fakirnya, sebab dia susah. Di dunia ni dia susah, jadi dia akan guna alasan susah di dunia ni di hadapan Allah SWT. Kalau sekiranya orang fakir ni tak boleh buat ibadah, tak ada nak mengaji, tak ada nak semayang, pasal apa? Susah. Jadi alasan ni akan diguna pakai oleh orang fakir. Itu dia kata, menjadikan tiada senang bagi hendak berbuat ibadah kepada Allah. Pasal apa tak semayang ni? Susah nak pergi masjid pun apa pun tak ada. Dia guna alasan tu. Orang susah ni. Tu kadang-kadang kita tak pergi mengaji, nak pergi mengaji lagu mana apa pun tak ada ni. Apa boleh lah, motor ada, kereta ada, aku ni apa pun tak ada. Jadi aku tak boleh nak pergi mengaji. Ni alasannya. Kemudian bila dia beri alasan macam ni, maka jawab firman Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala beri jawapan golongan ni. Allah Ta'ala kata apa? Bahawasanya Nabi Isa itu, ia Nabi Isa fakir. Hang dengan Nabi Isa ni mana susah ni? Susah lagi Nabi Isa. Jadi hang nak guna alasan susah hang tu, nak kata tak dan buat ibadah, tak ada cara. Nabi Isa ni terkenal seorang Nabi yang sangat susah. Kategori susah dia ni bukan susah biasa, susah rubuh. Tapi dia boleh buat ibadah. Jadi nak ambil alasan susah ni nak buat apa nak? Tak ada cara. Sebab tu orang fakir jangan guna alasan susah. Kerana tak boleh buat ibadah. Ramai lagi orang susah boleh buat ibadah. Seorang. Jadi alasan ni tidak akan diterima. Ingat balik alasan kaya, sibuk, harta pun tak terima. Alasan susah, papa, gedana pun tak terima. Pasal orang ibadah ni, dia kan ada peringkat-peringkat kan? Sebab tu kita bila ibadah, dia tak sama. Ada orang main mengaji malam ni, niat dia kerana nak syurga. Ada orang main mengaji malam ni, niat dia kerana takut neraka. Ada orang main mengaji malam ni, niat dia menjunjung perintah Allah. Jadi tak sama darjat tu. Jadi mu nak kata alasan tak mari ni sebab susah, tak ada. Memang tak terima. Sebab ada lagi orang susah pada hang boleh buat ibadah. Pasal apa hang nak kata hang tak boleh buat? Hang kata hang tak ada motor, kawan tu tak ada motor boleh mengaji. Kawan tu tak ada motor boleh sembahyang 5 waktu. Takkan hang nak guna alasan tu? Allah tak ada nak jawab apa di hadapan Allah. Kalau nak guna alasan susah, fakir tu tak terima. Apa tu jangan duk guna alasan tu, alasan yang tidak diterima. Sebab tu dia kata Nabi Isa alaihi salam itu ia fakir. Nabi Isa susah pun kalau kita tengok sejarah Nabi Isa tak ada apa kan, apa pun tak ada. Nabi Isa susah lagi padahal. Maka kuat ia Nabi Isa ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala kata Nabi Isa tu susah, fakir, lebih teruk pada hang lagi, tapi kenapa dia kuat ibadah? Maka tiada diterima akan keuzurannya orang-orang fakir. Ingat boleh kan? Dia terbuat alasan gitu. Sebab kita tengok sahabat Nabi kan, dia kata saya ni boleh tinggal jemaah, sebab saya ni kain tak cukup. Bila saya pakai, bini saya tak ada, jadi saya kena balik cepat-cepat bagi dia pakai pula. Tu sahabat Nabi. Nabi kata dia bukan nak tinggal sembahyang, dia nak tanya boleh tak dia tak pergi jemaah. Sembahyang jemaah ni dia tak pergi boleh tak? Sebab pakaian kalau dia pakai, isteri dia tak ada. Sebab tu lepas-lepas beri salam, dia balik terus. Tu yang geng-geng lepas salam balik tu mana kain tak ada tu. Rumah tak ada kain lah tu. Dia balik cepat-cepat. Tanya Nabi, boleh tak saya tinggal ibadah? Cerita susah bertahap tu. Nabi dia, dengar ada azan? Dengar aku Nabi. Sampai tahap tu ni tinggal semayang terus. Jen. Tak tu pun Nabi tak pergi. Tu tengok. Sebab tu bak susah macam tu saya mahu. Tak ada lawan Nabi Isa. Tu golongan yang kedua akan minta uzur, iaitulah golongan fakir. Lawan bagi golongan kaya. Kemudian yang ketiga,
hamba orang. Golongan ketiga yang akan minta uzur kepada Allah ialah hamba orang. Hamba orang. Jadi kalau zaman dulu adalah hamba. Kalau zaman dah ni pekerja orang. Dia bekerja dengan orang, dia akan minta uzur. Seperti mana hamba orang ni dia minta uzur. Minta uzur ia hamba orang bahawa tiada lapang bagi ibadah kepada Tuhannya, dengan sebab berkhidmat kepada penghulunya hamba. Dia akan guna alasan ni. Dia kata, minta maaf saya tak ada sembahyang. Pasal apa? Pasal saya ni kerja dengan orang, jadi lapang saya tu tak ada. Saya duk khidmat dengan penghulu saya. Jadi kalau kita guna alasan, saya pun tak sembahyang, bos saya tak pergi sembahyang, saya ni pekerja, jadi saya kena ikut kehendak bos. Bos tak pergi sembahyang, saya tak boleh sembahyang. Guna alasan ni di hadapan Allah esok. Kalau jenis tak sembahyang kerana bos, nak tengok esok bos hang terjun neraka, hang pun terjun sekali. Pasal bos hang kata tak payah sembahyang, hang pun tak mau sembahyang. Hamba ni memang milik tuan dia betul. Dia diri tubuh dia tu tuan dia boleh tuan. Tu hamba. Hamba ni memang tak ada apa. Dia beli apa pun milik tuan dia, bukan milik dia. Kalau dia guna alasan kata saya ni tak dan nak ibadah, sebab saya ni duk khidmat kepada tuan saya, Allah Ta'ala tak terima alasan tu. Tengok dia kata apa? Maka jawab firman Allah bahawa Nabi Yusuf alaihi salam itu jadi hamba. Hang nak cerita hamba orang tak ada sembahyang, Nabi Yusuf tu hamba. Dijual merata Nabi Yusuf. Daripada kecil kena jual. Yang jual ni pula abang-abangnya. Dan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf ni, Allah sedih. Dan mula-mula tu cadangan dia ni bukan nak buang, nak bunuh. Nak bunuh Nabi Yusuf. Pasal apa nak bunuh Nabi Yusuf? Sebab ayah ni sayang lebih kepada Yusuf. Jadi di situ dia rasa macam, abang-abang ni rasa macam ayah ni tumpu lebih kawan ni. Dan ni kita bunuh Yusuf. Buat cadangan nak bunuh. Bila nak bunuh ada hak sulung kita. Takkan kita nak bunuh adik kita, jangan bunuh dia. Habis nak buat je, lempak dalam telaga. Itu yang jadi kes lempak dalam telaga. Tidak dia bunuh Nabi Yusuf. Mana? Daripada dibuang oleh saudara, kemudian dijual sebagai hamba. Jadi kalau ada hamba yang kata saya ni tak dan ibadah sebab jadi hamba orang, no, Nabi Yusuf jadi hamba duk menjaga lagi. Kita fikir dia kata jadi hamba sebab menjual akan Nabi Yusuf oleh segala saudaranya, saudara Nabi Yusuf. Mereka kan ada 12 beradik ni dipanggil Bani Israel. Sebab Israel itu merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Buka dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani, nama dia Jam'ul Fawaidi wa Jawahirul Qalaidi. Kenapa digelar Israel? Dia kata kerana Israel ni kalau tengok makna dia hamba. Israel ni hamba Allah, Abdullah lah kalau hari ni. Abdu hamba Allah, hamba Allah. Israel ni hamba Allah. Ada dalam kitab Syekh Daud kata kerana dipanggil Israel ni sebab dia siang ni dia bersembunyi, malam dia berjalan, dia keluar. Cerita dia kalau tengok Nabi Yaqub ni dia kembar, dia dua orang, dua beradik. Masa mak dia nak lahir tu, dia cerita dalam kitab lah. Saya kata saya cong lah. Tetapi cari kitab tu nama dia Jam'ul Fawaid. Dia kata Nabi Yaqub ni sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Masa bila dia tunjuk bakti kepada mak dia ni, masa dalam perut lagi. Macam mana boleh jadi bakti dengan ibu dalam perut ni? Kata dalam kitab tu,
Dema ni kembar, 2 orang duduk dalam perut kan. Jadi mak dia ni dengar suara anak dia 2 orang dalam perut. Ini cerita dalam kitab. Mula-mula Nabi Yakub ni kata kat kembar dia ni, dia kata ni, biar aku keluar dulu lah, lepas aku keluar hang keluar. Kata Nabi Yakub kepada kembar dia. Tahu kembar dia kata apa? Hang kalau keluar dulu, aku tabuk belah tulang rusuk mak ni, aku keluar tu. Ni hak seorang lagi tu. Ni bukan cerita Doraemon ada rujukan kita. Dia sebut nama kita ni, takut lagi tuan-tuan kata Doraemon lah. Tapi tengok kita. Dia kata, Nabi Yakub kata, biar aku terbit dulu. Lepas aku terbit, hang terbit lah. Hak seorang lagi dia tak boleh terima. Dia kata, kalau hang keluar dulu, mak dia duduk dengar ni. Kalau hang terbit dulu, aku belah perut mak, aku terbit perut tulang rusuk. Bila Nabi Yakub dengar, hang ni nanyalah mak hamba macam tu. Tak apalah, aku mengalah, hang keluar dulu. Tu keluar tu, isu tu. Abang dia tu. Sepatutnya Yakub yang keluar dulu, tapi Yakub beri laluan kepada abang dia. Kalau dia tak bagi, dia nak belah keluar tu langsung. Masa tu mak dia tahulah Yakub ni anak yang baik. Isu ni kasar sikit panggil dia. Abang kepada Nabi Yakub, kembar dia ni, dia keluar dulu. Daripada Yakub ni lah cerita dia. Mak dia cukup sayang, pasal dalam perut lagi dia sayang mak dia. Sampailah satu hari ni, Nabi Ishaq ni, ayah kepada Nabi Yakub, dia ni Allah Ta'ala uji dia, mata dia ni kelabu. Bukan buta. Kalau buta tu mustahil. Pasal Nabi kalau buta, martabat dia tu kelabu. Jadi dia sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi mata dia kelabu ni, sampailah Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril alaihissalam. Dia jumpa. Dia kata, Ishaq, kerana hang ni sabar, Allah Ta'ala nak beri kelebihan kepada hang, doa hang makbul. Hang minta apa pun Allah Ta'ala akan makbul. Bila dia dengar tu, dia seronok. Jadi dia bagi anak dia yang bernama Isyu. Dia kata, Isyu, mai, hang pi cari binatang buruan. Binatang buruan, hang pi tangkap, hang sembelih tu, hang bakar daging dia, hang mai beri aku makan. Selesai aku makan nanti, aku akan berdoa Tuhan. Anak dia hak sulung ni, Isyu ni dengar, dia cari binatang buruan. Dan Nabi Yakub ni, masa tu dia bela kambing. Dia ni jaga kambing. Masa ayah dia ni, Nabi Ishaq bercakap dengan anak dia ni, Isyu ni, mak dia dengar. Mak Isyu jugalah, tapi dia sayang Yakub. Dia dapat maklumat ni, dia suruh orang pergi panggil Yakub balik. Dia Yakub balik. Mak orang bagi, Yakub pun balik. Sampai rumah, mak kata Yakub, hang pi kat kambing hang duk bela tu, hang cari kambing hang paling elok sekali. Hang sembelih kambing tu, kemudian hang bakar daging hang elok tu, hang bawa pi kat ayah hang. Tapi sebelum hang pi tu, hang ambil kulit kambing tadi tu, hang bubuh tengah belakang. Bubuh belakang. Lepas tu pula hang sampai depan ayah hang cakap macam ni, ayah, ni benda hak ayah suruh. Tapi hang buat suara lain sikit. Mak dia pandai. Mak Nabi Yakub pandai. Dia kata buat suara lain sikit, jangan ada buat suara biasa. Dia pun buatlah, anak yang taat kepada mak dia buat macam tu. Lepas tu dia ambil kulit kambing belakang, dia bawa daging bakar tepi ayah. Dia kata, ayah, ni yang ayah suruh. Dia ikut mak dia kata apa? Ayah dia pun mari makan. Makan selesai. Lepas tu ayah pun tengok, bahu ni bau Yakub ni, bukan bau Isyu. Maksud dia tubuh Yakub tu ada bau, ayah dia boleh kenal. Ni bau Yakub ni, bukan bau Isyu ni. Ni mai dekat sikit, anak ayah tu mai dekat sikit. Yang nak tengok sikit, dia mai. Dia nak sentuh anak dia. Dia sentuh belakang. Bila dia sentuh belakang, dia sentuh bulu kambing. Jadi dia sentuh-sentuh, bulu banyak. Rupanya Isyu tu bulu banyak. Yang Yakub ni jenis bulu tak banyak. Sebab tu mak dia suruh ambil bulu kambing pun belakang. Sebab ayah dia tak nampak.
Jadi ayah dia seterusnya, oh betul, syuk. Ni tak ada anak lain dah, anak ia hak sulung ni. Ya dia berdoa, ya Allah, jadikan anak aku ni dan keturunan dia Nabi. Anak aku ni, Yakub ni, jadi Nabi. Dan keturunan dia Nabi. Nabi Yusuf. Nampak tak? Tu cerita keturunan Nabi dapat kepada Yakub. Abang dia balik-balik dan bawa mari lagi. Ayah, ni, saya bakar saya ada lagi. Bukan hamai dah tadi. Bila dia dengar lagu tu, dia tahulah adik dia potong terik. Dia nekat nak buat adik dia. Sebab tu dia tak belaga lagi isu dengan Yakub ni. Sampai tahap mak dia kata kena keluar daripada sini. Hampir duduk dengan pak menekan hang. Di mana? Di Babylon, Iraq. Duduk sana. Tu dia pergi pindah duduk sana. Sampai isu mereka ni okey, baru Ishak panggil balik. Bila panggil balik, baru okey. Tu keturunan tu daripada Yakub ni. Lahirlah Nabi Yusuf. Tu ada 12 orang anak. Anak tu dipanggil Bani Israel. Sebab apa Bani Israel? Yakub lah Israel. Sebab masa dia keluar nak pergi ke rumah pak menakan dia nak keluar daripada ni, siang dia sembunyi, malam dia berjalan. Tu kata dalam kitab tu, sebab itulah digelar dia Israel. Tu. Yang keduanya kerana dia ni hamba Allah yang taat. Tu Israel. Cuma orang Yahudi dia panggil Israel ni bukan sebab tu. Sebab dia macam ni, dia kata Israel ni ialah seseorang yang boleh mengalahkan Tuhan. Makna Israel bagi orang Yahudi ialah orang yang boleh mengalahkan Tuhan. Main Yahudi. Dia kata gini, Allah Ta'ala ni turun ke dunia ni merubah jadi orang, lawan dengan Yakub, menang Nabi Yakub. Gila babat. Dia kata dulu. Jadi bila pandangan dia, bila sebut Israel, makna dia orang yang boleh mengalahkan Tuhan. Tu pandangan Yahudi. Sebab tu Yahudi ni cabar Tuhan biasa. Nampak tak? Dia cabar Allah, Yahudi ni. Pasal dia pegang Israel ni, makna orang yang mengalahkan Tuhan. Kita berpegang Israel hamba Allah. Israel ni orang yang siang hari nyorok, malam keluar berjalan. Kita pegang macam tu, dia pegang macam ni. Dia pegang Yahudi. Jadi keturunan Yahudi ni asal daripada abang Yakub ni, abang Yusuf ni lah, nama dia Yahuza. Atau Yahuza. Kan mereka ada 12 orang adik-beradik. Yang Yusuf ni, mak dia Rahil kan? Dia 2 orang, Yusuf bin Yamin. Nabi Yakub ni ada 4 orang isteri. Jadi anak yang lahir dari 4 orang ni 12 orang, termasuk Yusuf dengan Bunyamin. Cuma ia salah seorang abang dia yang kata mak lain pak yang sama, nama dia Yahuza. Dari situ asal usul Yahudi. Yahudi itu asal usul daripada Yahuza. Tu Yahuza tu lahir Yahudi lah. Cuma Yahudi ni tak semua lah masuk neraka. Tak semua orang Yahudi masuk neraka. Sebab Yahudi ni ada satu kumpulan yang akan masuk syurga. Golongan itulah dipanggil golongan Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa. Tu golongan tu dipanggil Yahudi. Bukan agama Yahudi, agama Islam lah. Cuma gelaran yang dikenakan kepada mereka Yahudi. Tu jangan faham kata Yahudi ni semua masuk neraka lah. Tidak, tak ada hadis Nabi. Yahudi berpecah kepada 71. Ada riwayat kata 72. Satu Nabi kata masuk surga. Yahudi mana? Kalau anda fokus semua Yahudi masuk neraka. Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa, yang berpegang dengan kitab Taurat, itu masuk surga. Kemudian satu lagi dipanggil Nasara. Nasara ni gelaran untuk orang yang beriman dengan Nabi Isa, berpegang dengan kitab Injil, dipanggil Nasara ataupun Nasrani.
Yang ni pun Nabi kata satu masuk syurga, lebih pada tu masuk neraka. Bermakna gelaran untuk orang yang beriman dengan Nabi Musa, berpegang dengan kitab Taurat, gelaran mereka itu Yahudi. Orang yang berpegang dengan kitab Injil, beriman dengan Nabi Musa, golongan itu digelar Nasara. Agama apa? Islam lah. Agama tu Islam, cuma gelaran saja. Kita pula beriman dengan Nabi Muhammad, dengan Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita ni panggil apa? Mukmin. Agama apa? Islam. Daripada Nabi Adam sampai Nabi kita ni semua agama satu ya, agama Islam. Cuma gelaran tu berbeza. Lahir mana ni Yahudi ni? Yahuza. Siapa dia Yahuza ni? Abang Nabi Yusuf. Yang jual Nabi Yusuf jadi hamba ni. Yang kalau ada orang ni dia kata aku ni tak ada nak buat ibadah sebab aku ni hamba orang. Nabi Yusuf pun hamba tu. Pasal apa dia boleh buat ibadah orang tak boleh buat ibadah? Jadi alasan kita nak guna Allah Ta'ala tak terima. Pasal apa? Pasal Nabi Yusuf lagi jadi hamba ni. Dijual pula. Ada setengah riwayat sebut dijual dengan 20 dirham. Ada yang kata dengan 6 dirham. 6 keping duit perak. Harga dia dijual. Nabi Yusuf jual orang merdeka, bukan jual hamba. Jual orang merdeka. Nampak? Jadi orang yang guna alasan kata saya ni tak ada ibadah sebab saya hamba orang. Tak ada terima alasan. Pasal Allah Ta'ala akan guna hujah dia. Cuba tengok Nabi Yusuf, dia hamba orang tapi kenapa dia boleh buat ibadah? Jadi hamba orang tak boleh guna alasan. Tambah nak kata apa? Pekerja lagi tak boleh guna. Saya ni sebab kerja dengan orang, jadi orang tu tak pergi semayang, tak pergi mengaji, saya tak boleh buat apa. Buku yang lagi tak boleh pakai kan? Sebab tu kerja sampai tak boleh semayang, suruh kerja memasak nak boleh berapa duit. Ada seorang budak ni, dia biasa mengaji pondok tu kan, berhenti lama dah. Lama dah saya tak jumpa dah. Ni jumpa. Saya tanya, hang duduk mana ni? Dia kata duduk kerja. Kerja apa? Dia kata kerja tolong orang menega makan. Di mana? Di Padang Kota, Penang kan? Menega apa? Menega iyak, menega apa? Apa ya? Maya? Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang tak ada. Alhamdulillah. Mesti dah. Kita jawab satu ni, hang gapo mengaji pondok hang boleh tinggal semayang. Apa? Kita dia. Dia kata dua kerja ni hampir apa? Semayang berapa lama? Hampir tanya tokek hang. Hang tengok tokek hang kaya lah. Dia kata duduk lagu tu. Nanti ni tak semayang. Duduk lagu tu. Tak ada berkat. Dapat gaji RM20, RM25 tak semayang. Hanya hang boleh guna RM20 tu bayar malaikat. Ni ada RM25 ni. Jangan dibayar. Malaikat nak ambil duit RM25. Dia tipu orang terpenam 70 askar. Berhenti tu. Kena ceramah pun berhenti tu. Pergi cari kerja lain. Pasal dia ada basic agama. Pergi buat lagu tu leceh. Hang dah henti hukum. Haram, berdosa besar, tinggal semayang, tak boleh jadi saksi, fasik. Hang dah tahu semua tu. Hang pergi buat lagu tu. Macam lemah. Tunggu. Berhenti. Lepas tu hang kerja apa ni? Kerja yang boleh semayang. Bagus. Bukan ada kerja yang gagah nak pergi kerja tak semayang. Benar. Benar. Tak taruh. Bukan. Kita tahu benda tak erti tu boleh. Orang bukan kata boleh tinggal semayang. Maknanya dia jahil. Dia tak tahu tahap mana tinggal semayang ni teruk. Kita cerita kat dia. Teruk lah. Dia erti tu. Berat. Ini macam ni hamba. Nak buat alasan apa? Susah. Aku ni hamba orang. Kerja dengan orang. Orang ni suruh macam ni. Aku kena buat macam ni. Berat benar. Saya guna alasan tu. Allah Ta'ala kata tak terima. Nampak? Maka tiada juga diterima akan keuzurannya orang yang ketiga, yakni hamba orang, tak terima. Orang kaya Allah Ta'ala tak terima uzur dia, orang miskin pun Allah Ta'ala tak terima uzur dia, orang yang
Jadi hamba orang pun Allah Ta'ala tak terima. Kalau hang guna uzur kata, saya tak ada semaya sebab saya hamba orang, pekerja orang, Allah Ta'ala tak terima. Orang susah kata, saya tak ada semaya sebab saya susah apa ke dana, Allah Ta'ala tak terima. Orang kaya kata, saya tak ada semaya sebab saya nak urus harta saya, Allah Ta'ala tak terima. 3 golongan ni satu waktu ditolak keuzurannya. Yang keempat, golongan puak yang keempat akan minta uzur. Siapa dia? Orang yang sakit. Orang yang sakit minta uzur ia bahawa tiada lapang masa bagi ibadah kepada Allah dengan sebab sakit. Orang sakit dia akan guna alasan ni. Dia kata, mana ada semayang, saya ni orang yang sakit. Sakit lah saya, tak tahu nak habak lah, macam-macam dah makan dah, tak lega-lega. Duk sakit, dia guna alasan sakit. Tengok Maka jawab firman Allah bahwasanya Nabi Ayub sakit yang amat sangat. Jadi sakit sampai dah tahap Nabi Ayub. Kita nak tahu. Maka kuat ia Nabi Ayub beribadah kepada Allah walaupun sakit. Jadi kita nak kata, oh saya kenapa tak mengaji ni? Sakit apa? Gaul. Kita nak guna alasan tu, sakit gaul. Sakit gaul ni teruk sampai tahap Nabi Ayub. Dah. Sakit apa tak main mengaji ni? Sakit gigi. Bayangkan. Ni saya cerita sakit gigi ni, sakit memang. Sembang orang gelak nak pun nampak sakit gigi. Tapi saya pernah tengok tok guru saya arwah sakit gigi mengajak. Kalau kita sakit gigi nak duduk diam, dia mengajak ni sakit gigi mengajak kita. Bila kita tengok tok guru tu, kita dahsyat guru. Satu hari Allah Ta'ala uji kita sakit gigi. Bila sakit gigi bukan mengajak, pi mengaji. Tok guru sakit gigi mengajak, kita ni sakit gigi pi mengaji. 10 minit sampai nyengek turun. Tengah duk mengaji mata duk turun ni. Sakit duk tahan sakit mata duk turun. Bukan duk cakap apa mengaji je. Tak boleh pi. Tak boleh pi. Pi mana duk kat kolong ngomong duk gitu. Tak boleh pi. Sakit. Nak guna alasan lagu ni esok betul tak terima. Tambah sakit tak damai lagi. Beri alasan siap dah. Lagi berat nana. Sakit tak lagi, baru berasa. Tapi mengaji berasa nak demam. Tapi mengaji berasa tak demam lagi. Baru berasa tak pi dah lagi teruk. Ni pasal apa tak mengaji? Demam dah, boleh gagah. Pasal apa tak pergi mengaji? Sakit. Berasa nak sakit, berasa baru. Jadi nak guna alasan macam mana? Nak kata sakit. Sakit apa? Sakit ni teruk dah sakit teruk. Tahap Nabi Ayub dah. Buat apa? Nabi Ayub ni sakit bukan biasa-biasa punya sakit. Sakit teruk. Sampai isteri dia kata, abang mintalah doa pada Allah. Abang ni kan Nabi, maka tolong abang minta. Nabi Ayub kata, ni nak tanya sikit, berapa lama kita senang? Bini kata, dia kurang 7-8 tahun lah ni aku sakit berapa lama? Baru 2 tahun. Malunya aku nak minta. Kita senang lama, baru sakit sikit je. Nampak? Tak minta Nabi Ayub. Ni cerita ni. Nak guna alasan sakit, Allah Ta'ala akan guna alasan Nabi Ayub. Jadi alasan sakit yang tidak diterima, keuzuran tu ditolak tu. Dunia boleh. Ustaz tak main ke kuliah ni? Saya ni sakit gigi. Okey, semoga cepat sembuh. Diterima lah alasan tu kan. Saya sakit nak buat lagu mana? Ni ustaz tak main kuliah, anak sakit sungguh. Diterima lah. Di sana tak terima. Tak semayang pasal apa? Sakit. Semayang cara orang sakit. Nampak? Kalau kita tanya, apa sebab tak semayang? Saya sakit. Hilang akal sakit hilang akal lah. Akal tu ada lagi. Makan ke darah? Makan okey. Jadi nak guna alasan apa? Selagi akal tu ada, nak semayang. Alasan sakit tak terima, mereka gila.
Saya buat tak sembahyang? Saya dah gila lah. Pasal tak sembahyang? Gila. Okey, diterima. Pasal dah gila. Baru boleh guna alasan tu. Sakit ni bukan alasan tinggal ibadah. Jadi keuzuran nak ambil ni di hadapan Allah nak cerita sakit. Betul tak terima? Jadi ingat molek-molek sakit, fakir, hamba orang kaya. Betul tak terima? Untuk saya buat alasan apa? Betul tak terima? Yang ni tolak tepi tu je. Pasal Allah Ta'ala ada hujah dah. Gini. Kita beringat. Habis. Sikit lagi. Kenyataan tergelincir dua kaki hamba Allah pada hari kiamat. Kenyataan, keterangan tergelincir. Kalau tempat saya orang panggil apa? Gelincir. Tergelincir. Sini panggil tergelincir kan? Sini panggil tergelincir. Sini panggil tergelincir. Kaki dia tergelincir. Tergelincir. Tadi saya berhenti di kuliah utama. Ada kawan nak jumpa. Kita pun parking kereta tepi tu, jalan tergelincir tepi tu, golek ekor depan tu. Tapi buat cover sikit lah. Kereta tu lalu kena. Tergelincir aku dulu. Tergelincir tu mana tergelincir. Dua kaki hamba Allah pada hari kiamat. Bukanlah ni kiamat esok. Riwayat daripada Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni orang panggil khalafah, termenang dengan gelaran Ibnu Mas'ud, tapi nama betul dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada tergelincir oleh dua kaki hamba Allah pada hari kiamat hingga ditanyanya hamba Allah akan dia, hingga ditanyanya Allah akan dia, akan hamba Allah dengan 4 perkara. Ni ingat molek ni. Setiap hamba Allah di akhirat esok, kaki dia ni tidak tergelincir, mana tak boleh bergerak, duduk tang tu je, melainkan dia ditanya dulu 4 soalan. Bila boleh jawab soalan ni, baru boleh jalan. Tidak duduk keras tang tu. 4 perkara. Yang pertama, ditanyakan daripada umurnya. Apakah sesuatu yang membinasa ia sesuatu dia akan umur di dalam masa hidupnya. Umur nak kira ni umur balik. Umur 15. Lah umur berapa? 40. Jadi 40, 15 lagi 40 tu habis kok mana? Ada jawapan. Nak tanya. Sebab umur tak balik tak ada hak. Masa dia bulan taklif lagi. Ni hak taklif ni. Umur berapa? 15. Okey, 15 tu hang buat apa? 15 saya masih di sekolah menengah lagi. Mengaji lagi. Okey. Berapa lama mengaji? 15, 16, 17, 18. Habis 18. Okey. Pergi mana pula? Masuk U pula. Mengaji lagi. Dari sampai umur 25. Daripada 15 nak pergi 25 tu, duk mengaji lah, bayar. Buat dah ibadah. Benda haram pun ada. Pui. Tu baru pergi 25. Umur dari 60. Bayangkan 15 pergi 60, habis kok benda banyak. Cek tengok. Karaoke. Dia kaki snooker. Pui. Kaki dandu. Umur dah 60 lebih, danduk lagi. Bayangkan umurnya. Nak kira dulu. Ni habis dengan mengaji. Lega. Cek tengok memang dia start mengaji umur 15. Sampai bila dia mengaji? Sampai umur dia 40. Dia mengaji dia umur 40. Tu orang mengaji lama, ilmu agama untung dia. Sebab dia ada jawapan. Umur 15 sampai umur 60 mati tu hampir ke mana banyak? Saya mengaji. Mengaji sampai bila? Daripada umur saya 15 sampai umur saya 35 saya mengaji. Lepas tu 35 saya suruh mengajar. Sampai saya mati. Ada jawapan. Tidak. Ambil umur 16 buat apa? Step buruk. Khabar pokok ni.
Nampak? Curi tabung masjid kena mandi jenazah. Macam mana ni? Pening kepala. Oh, kena mandi jenazah. Dah tu imam pun letak jabatan tu. Oh, dah imam. Ini kadang-kadang kita tak tahu. Tuan ingat tak? Salah satu tanda nak tahu dekat sangat kiamat ni, yang tak baik dikatakan baik. Nampak tak? Kalau kata yang dusta dikatakan benar, yang benar dikatakan dusta. Itu dekat. Orang yang sepatutnya kita pertahankan dia, kita tak pertahan dia. Betul, benar betul. Nampak? Kita pertahankan benda tak betul. Tengok netizen hari ni. Terlibat tu imam. Bukan tiba biasa-biasa. Terlibat sampai babi sampai keluar kalimah babi. Babi untuk imam. Untuk boleh bayang je lah. Ni kadang-kadang kita duk fasa orang. Ni dunia ni. Sebab tu Imam Mahdi dia tak muncul kecuali orang Islam dah sampai tahap rosak teruk. Hari ni nak tahu orang Islam rosak teruk, bukan tengok orang di Sungai Ulang, tengok di Mekah. Tengok orang Mekah, orang Saudi, orang Arab je lah. Orang Arab ni tengok je lah. Yang terbaru ni dengar kata nak buat konsert 2 malam berturut-turut, tak tidur memang. Konsert apa pun tak tahu. Nak buat 2 malam berturut-turut konsert. Orang menantang. Kalau kita habis umur kot tu nak jawab lagu mana? Tak berganjak kaki weh selagi hang tak boleh jawab ni. Sebab tu umur ni dia ada peringkat-peringkat tu setengah ulama dia kata umur ni ada daripada umur kita ditiup roh. Sampai kita keluar tu satu umur. Daripada umur tu pula naik ke sampai umur ni satu umur lagi. Sampai umur kita mati. Kemudian dibangkitkan semula. Tu kira lagi umur. Ni Allah Ta'ala nak tanya kita, umur hak start kita balik. Sampai umur kita mati. Habis ke mana? Jadi ada jawapan. Cantik je siap. Lagi balik tengok. Masa aku umur 15 dulu, aku sekolah lagi. Okey. Habis sekolah umur apa? Umur 22. Masuk U dah. Okey, habis masuk belajar, bab belajar habis. Start kerja. Start kerja umur 25. Okey, start kerja. Beramal bila? Start umur 40. Agak-agak umur 40, meninggal 60. 20 tahun tu boleh cover dah daripada 15 sampai umur mati. Cukup dah ibadah 20 tahun. Tak berat benar. Cek tengok semayang pula lah minit tu. Dekat-dekat nak ujung baru nak gagah mari. Baru nak misah lah. Nak kira tengok padan tak aman. Tak padan. Sebab tu kita masuk juga bukan aman. Sebab kalau kita cek balik umur kita tak padan. Amalan kita sat sangat. Cuma kita ni lebih tang umat Nabi tu. Kerana kita ni dilahirkan sebagai umat Nabi, umur tak panjang, tapi ada hari-hari yang kita buat ibadah kita macam 1000 tahun. Ibadah kita macam 10 tahun. Tu umat Nabi. Sebab tu kita kena banci si ada umur ni. Masa ni soalan pertama. Allah Ta'ala tanya umur. Sebab tu jangan sia-siakan umur. Sisa-sisa umur tinggal sikit ni, ibadah tu lebih banyak sikit, ngaji lebih banyak sikit. Sebab nanti kita ada jawapan. Umur hang 40 di mana? Saya dah mula berjinak-jinak dengan masjid. Saya dah pergi kuliah apa semua. Ada jawapan. Kalau pun tinggal sikit, tak ada apa langsung. Berjalan lah. Ini jawapan kita nak jawab. Ini masing-masing. Kemudian yang terakhir, yang keduanya ditanyakan daripada tubuh badannya, apakah sesuatu yang menguatkan dia akan tubuh badan kita? Bak makan, mencarang, mencarang sana mencarang ini. Dia tanya, apakah benda yang menguatkan badan hang? Maksudnya yang masuk menguatkan badan hang ni benda halal ke benda haram? Berapa ramai dah kita kadang-kadang makan ni tak kira di bantai. Viral saja kira nak pergi selalu.
Tengok benda ni halal ke tak halal, tak tahu. Itu yang mereka di negeri Perak kan, buat keluar statement jahit, buat keluar restoran yang penuh orang duk makan pagi-pagi tak ada sedia halal. Banyak mana ada orang makan kedai kahwin. Tuan-tuan main-main kan. Itu jadi darah daging tu. Nak jawab apa? Nak jawab lagu mana tu? Apakah yang menguatkan tubuh badan tu? Makanan macam mana? Halal ke haram? Cek-cek tengok pemuda makanan haram. Lah. Ni kadang-kadang benda kena tengok. Tu tengok. Imam Ghazali sebutkan, hati ni bukan Allah Ta'ala jadi sia-sia. Sebenarnya Allah Ta'ala dah beri hati ni jadi petunjuk untuk satu benda yang elok kata elok. Sebab tu kalau kita beli sesuatu benda, yang benda ni memang elok, hati tak berdebar. Kita Allah Ta'ala tunjuk dah kan. Bagi hati tu untuk tu lah. Kita ambil beli barang ni, tak sedap hati, jangan beli. Nak beli juga, hati tu tunjuk dah. Tu kalau hati tu molek, dia macam tu, bersih pula bila kita pegang. Aku tengok halal yang macam ni, biar betul halal macam ni. Dia mari tu, ragu-ragu tu. Tak, mayuri bukan. Nabi kata tinggal. Barang yang memberi keraguan kepada tinggal. Tak apa, jadi sedap sudah, habis terus. Nampak? Ni kita tinggal benda tu. Kita cari halal tu. Ni aku yakin sikit. Nampak hati tu. Dudang. Tak sedap. Tak sedap jangan buat. Sebab tu kalau tuan-tuan mari semayang, tak apa, dudang. Nak pergi mana ni? Berdebong. Pasal apa? Nak semayang. Gila. Berdebong nak semayang. Dah. Tapi kalau orang masuk masjid nak ambil tabung masjid, berdebong. Betul tak? Kalau masuk nak semayang, biasa. Tak ada rasa apa. Sebab benda tu confirm baik. Tapi kalau benda tak baik, hati tu main peranan. Takut orang nampak apa. Tu yang boleh tahu ada lesen tak ada lesen tu. Yang muka gelabah ni macam mana ni. Dia tengok boleh. Jadi gitu. Cik, mana buat gitu bungkus ya. Buat relax, cool. Bagi salam. Mari kau cik. Cik, bagus lah cik buat romblok ni, bukan untuk keselamatan jalan terus. Pandai-pandai ya. Buat gelabah mewah. Jadi orang tahu dah hati hang gede-gede. Dia ni ada something ni. Tu dah jadi hati. Kalau benda tu memberi kesamaran, jangan ragu-ragu, tinggal terus. Tempat makan ni jangan main-main. Kena tanya, apakah yang menguatkan badanmu? Adakah sumber dia halal, sumber dia haram? Kena ingat. Tu soalan yang kedua. Dan kemudian yang ketiga ditanyakan daripada ilmu pengetahuan, apakah amalan yang beramal ia dengan dia? Ilmu pula. Ni dah tahu kan pasal patak tamat. Ni berat ni ilmu pun kena tanya. Tambah duk mengajar. Sedap lah mengajar tu. Buat tak? Tak buat. Kelepuk kepala aku dulu gitu. Tu kadang-kadang hak mengajar ni memang dia kena buat dulu. Ni kita duk cerita dia tak buat, haram boleh. Dia kena buat dulu. Pasal dia kena tanya dulu. Ditanyakan daripada ilmu pengetahuannya hamba, apakah amalan yang beramal ia dengan dia, dengan amalannya. Hang buat ada benda ni, hang kan tahu benda ni kena buat, pasal apa hang tak buat? Tak ngangam. Kemudian yang terakhir ditanyakan daripada segala hartanya hamba, daripada manakah yang ia usahakan akan dia. Ni harta yang hang dapat ni, hang dapat lagu mana ni? Hang buat macam mana? Saya main saham Florex. Kena jawab kan? Saya ni, duit ni hasil daripada saya jual sawit. Duit ni saya dapat hasil daripada saya bekerja. Kerja di mana tu? Kerja di sekian-sekian tempat. Gaji hang banyak ni. Okey, cantik. Ada jawapannya. Kemudian bila dia tanya duit tu dapat daripada mana, dia akan tanya pula, dan pada apakah yang ia nafkah akan dia pada jalan yang baik. Hang tahu dah harta tu sumber dia cantik, okey, clear. Hang guna apa guna? Hang belanja apa guna? Jawab. Duit yang hang dapat tu, okey, sumber dia
cantik dah, tahu dah, bersih semua dia. Guna kok mana? Belanja kok mana? Ya. Guna untuk anak isteri, bagi makan semua. Okey, lagi? Saya pun belilah jam baru, handset baru. Benda hang belanja kok mana? Kena cerita. Nampak tak? Kena declare satu-satu. Tidak tak lepas. Jadi kalau hang boleh declare benda tu tak salah, hang belanja tu kena tempat dia, bukan benda haram, selamat. Tapi kalau hang belanja benda haram, tak berat benar. Ni kok mana hang duit ni hang belanja ni? Saya buat beli syabu lah, beli air ketuk. Kena jawab. Jadi salah tak belanja tu? Oh, itu bukan jalan baik. Kena apa ya? Kena tahan tu ya. Macam tu lah kita esok di padang mahsyar. Selagi hang tak jawab pak soalan ni clear, hang tak boleh pinjam mana-mana. Sebab tu Nabi kata tiada tergelincir, tiada bergerak kaki, melainkan ditanya dulu. Jadi hang ada jawapan? Ada. Jawapan hang cantik tak cantik? Lepas. Tak cantik, ngangah dulu. Habis. Kemudian dia kata bahawasanya ditanyai akan yang tersebut pada hari kiamat, yang selain daripada 70,000 yang masuk ke dalam syurga dengan tiada dihisab. Wallahu a'lam. Tanda itu bahawasanya ditanya akan yang tersebut, makna dia golongan yang kena tanya ni bukan golongan yang masuk syurga tanpa azab dan hisab. Yang ni tak kena tanya lah. Kalau kita duduk geng tu VIP, selamat. Tapi kalau tak masuk geng tu, kena. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahu ta'ala namdaru fi rizqina ya rabbi fa man nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.